Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didengar semua? Selamat pagi, saya dengar saya. Hai, Sir. Okay. Ya, first, sorry, tidak. First, kita mula kelas kita pagi ni dengan Al-Quran Al-Fatihah bagi Muslim. Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sir, mana tanda tadi, Sir? Sekejap. Nanti saya balik. Okay, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala muslimin wa ala sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Allah ni. Kia baru 3 orang. Okay, tak apa. Untuk intended nanti yakni tak tengah di hujung apa ni, di hujung session akan ni sama ada tengah atau hujung. Tengoklah. So nanti yang lain boleh bab ikutkan tadi yang dah register sukses lebih kurang 21 orang. So, ada lagi 10 orang lagi yang belum. Okay, nanti ni. Okay, sebelum untuk grup C untuk grup C saya tengok balik recorded kelas dekat apa ni, Pagoh tu. Memang suara saya agak tenggelam. So untuk hari ni better kot. Ya, saya jelas. Hari ini jelas. Okay, jadi untuk last week you boleh tengok recorded group D kot. Supaya you all tak tertinggal lah. In case lah kalau sebab memang suara saya agak timbul tenggelam. Tu guna laptop memang tenggelam lah. So hari ni saya rasa okey. Sebab kat rumah, kat PC okey lah. Okay, jadi untuk minggu ni seperti mana yang ada yang tahu, ada yang tak tahu. So kita terpaksa online sekali lagi untuk minggu ketiga sebab ada arahan daripada memor daripada pejabat Kementerian Akademik untuk mengarahkan perjumpaan face to face untuk minggu ni ditangguhkan. Okay, jadi mungkin ada 2 isu lah, saya tak pasti. Yang pertama in term of sedang kelas hybrid lah. Okay, itu Hisham sini dah provide kata some equipment yang agak kata high teknologi lah di kelas-kelas hybrid, termasuk kelas kita lah di K6. Semua pemasangan mungkin belum complete, so hopefully next week kalau ada first class kita adalah Ramadan dan we try lah untuk kita buat hybrid. Di hybrid kita tengok di sini ikutkan kerusi tak silap hanya 30 orang saja yang boleh muat. So tak boleh totally semualah group C untuk you all akan ni. So sampai saya akan tengok medium terbaik. Cadangannya mana yang dapat apa ni result elektronik C ke bawah tu wajib datang. Tu saya punya plan lah. Yang ke atas tu datang bagus, online pun boleh. So kita akan buat dua session lah kalau in case. So nanti saya akan check dulu bikinan dah ready ke belum. Next week minggu ni lah saya akan check. So hopefully next week kita dah boleh start kelas hybrid. Okay, mana hybrid tu mana dibenarkan online, saya akan benarkan online lah. Mungkin saya akan select 10 orang lah yang dibenarkan online. Okay. Okay, jadi untuk hari ni kita continue untuk kita punya kelas. So kita cuba habiskan lah. Antara part hari ni adalah timer, limit switch, phasor switch, and the last adalah kita punya red switch. Okay, kita banyak gambar. So saya insyaAllah boleh habis kat hari ni. So ni baru 33 orang ni.
Group C banyak kelas pukul 10 ke atas. So lemak sikit lah Okay, boleh nampak? Oh, pula orang. Boleh sir, boleh. Boleh sir. Okay. Ada lagi pun masuk. 36 orang, 35 orang. Okay. Saya rasa ni kita dah discuss untuk grup C lah. Kita selesai untuk dashboard timer, synchronous clock, split speed, and the last adalah programmable timer. So ni yang saya rasa ni. Okay, the second is our timing function. Ni pun salah tepat lah. Yang mungkin you all boleh confuse lah. The one function and the one function. Okay, sebut timing. The last week kita dah fokus tentang delay. Itu the main function dia lah. Delay. So delay maksudnya dia lambatkan ataupun tangguhkan pekerjaan tu. Dia masuk tak tu? Oh, awak tu ada dengar nak masuk? Dia masuk. Okay, takut kau tak buka dia tak masuk. Okay. Dia buka ke? Untuk admit pun. Okay baru nak start dia lagi nak masuk. Okay, kita 7 orang. So lagi jawab 41 ramai kita. Kita tak pergi masuk kan, buka pintu masalah. Okay kita ada 3 jenis. Sebut timer kita akan 3 jenis, iaitu on delay. Yang first, second off delay, and the third adalah one shot. Okay, tengok nama pun actually you boleh dapat tangkap kot apa yang dia delay kan. Okay, kita akan tengok setiap type lah dan contoh kegunaannya. Kat sini you boleh capture lah daripada environment yang mungkin you selalu tengok, you selalu lihat dan mungkin you selalu guna. So which type actually delay tu function. Okay, ini dia secara mudahnya. Buat engineering memang akan ada graph ataupun chart untuk kita conclude ataupun kita ringkaskan our standing lah. Okay, first on delay. Actually setiap part ada lagi next slide lah punya penerangan. Cuma ni just ringkasan yang saya boleh rumuskan. Okay, sebut on delay on max, delay on operate. Maksud dia kalau kita on delay, dia tangguhkan waktu on. Itu paling penting lah. Maksudnya actually you dah tekan switch. Okay, ni input ni input voltage. Ini maksud dia, okay, ni input kita. Ini output. Ini umpama switch lah. Ni kosong. Ni satu. Ni kau boleh faham. Ni kosong, ini satu. Okay, bila kosong belum tekan, bila satu, okay. Ini dia dah tekan switch dah, dia dah tekan. Maksud dah touching lah. Tapi output masih kosong. Itu maksud dia tangguhkan waktu on. Okay. So dia akan on, maksud dia tangguhkan dulu. Ini setting lah. Ini waktu adalah delay time. So berapa masa yang kita set. So contoh sama lah. So contoh kalau 10 second, after 10 second baru output on. Tu maksud dia. Ni on Ni on. Ni on. So actually yang bawah ni kosong tu off lah. Okay. So tapi selepas kita kita tak touch, maksud kita tekan balik switch. Kita angkat balik switch, tekan balik. Macam ni lah jadinya. Kita angkat.
So automatic, nampak ni dah kita tekan kita angkat balik, kita punya output terus off. Tu yang you kena faham lah. Maksudnya dia hanya delay waktu on saja. Sebab tu on delay. Tu secara mudah. Okay, tu first. Second adalah off delay. Sama je. Still, dia tangguh. Kalau tadi on delay, dia tangguhkan waktu on. Untuk off delay, dia tangguhkan waktu off. Kita boleh tengok sini. Okay, ini input kita. Kat sini ada 3. 3 ni dia punya, orang kata, apa ni, signal. Ni signal input. Signal input. So input selalunya untuk off delay ni ada signal lain yang kita bagi pada timer tu supaya dia aware bila nak off. So kalau tengok itu paling contoh lah. Okay, ni actually switch dah ditekan. Okay, switch dah ditekan. So actually tapi signal 3 belum pada waktu ni pada masa ni dia belum dapat signal lagi lah. Ni. So pada waktu ni dia dapat 3, cuma after dia dapat 3 dia terus immediate on. Compare dengan tadi kan, tadi dia delay dulu sebab memang betul lah on delay. Macam ni off delay. So off delay ni dia akan tangguhkan waktu off saja. Waktu on sama macam switch biasa. You tekan dia terus on. Cuma after kita kata switch off dia punya signal, dia tak terus mati. Dia still on sehingga second yang setting samalah. Ini adalah delay time. After ni dia akan off balik. Okay. Next, bila 3 balik dia akan on balik, sama ni on. Cuma dia switch off balik, dia akan calculate. Cuma isu kat sini, bila T ni contoh kita setting 10 second, contoh. Tiba-tiba bila kita off, tak sempat 10 second, dia tekan balik switch 5 second, second ke 6 second tu dia terus off. So automatic dia on balik dan waktu dia terus reset. Jadi kosong balik. After switch off balik, dia akan calculate kosong balik sampailah 10 second. Tu maksud dia. Contoh waktu ni, contoh saya tekan waktu 8 second. So dia on lah. So bila kita trigger balik, dia bukan starting from 8 second. Langsung dia akan reset balik. Tu maksud off delay. And the last adalah single shot ataupun one shot. Nama pun one shot. Dia boleh faham kot one shot. Apa maksud one shot? Okay, one shot actually sama juga dari signal trigger. One shot ni nama pun one shot. Fungsi dia apa? Kalau tadi tangguh waktu on, ni tangguhkan waktu off. One shot ni dia hanya on ikut delay time. Contoh you setting 10, ni contoh ni. You setting 10 second. So dia hanya akan on 10 second saja. Contoh ni first trigger. Lepas tu you switch off. Okay, dia akan okay, kat sini you boleh bezakan starting sini dia dah calculate dah. 0, 1, 2, 3, 4. Maksud dia akan starting pada awal. Selagi dia dalam dia punya timing 10 second, you tekan-tekan kan. So dia tak akan reset. Dia akan kosong. Lepas habis dia off barulah dia reset. You tekan balik, you on lah switch. Still dia hanya on waktu T second saja. Itu dia punya one shot. Okay, lebih detail ni contoh for each part of timing function. First, okay, tengok ni on delay. So delay on operate sama je. Okay, ini you dah start kenal-kenal dengan ladder diagram.
So actually nanti saya ada beberapa part video untuk play class session. Cuma ada part yang you apa ni? Ada part yang you tak belajar lagi. So saya tengah cari the best lah kaedah. Sebab nanti next week you dah start lab. Okay, dia bila dah start lab, you dah sikit-sikit kenal dengan chapter tu punya part, iaitu ladder diagram. Okay, ladder diagram. Kat situ nanti saya akan bagi satu video lah. Korang-korang you boleh nampak apa itu ladder diagram. Nama pun ladder tengok ataupun lita tetangga. Okay, inilah dia. Ini macam lita tetangga. Lita tetangga memang macam tangga. Tangga macam ni kan, tangga. Sebiji je tangga tu. So ini dia punya power input, ni dia punya orang kata neutral line, ni power line, ni neutral line. So tengah-tengah ni adalah dia punya connection lah. Okey, ini adalah switch. Okey, ini adalah relay. Okey. Last week kita dah belajar relay. Dan you tahu sebut relay kita ada dua part, iaitu kita ada yang pertama kita ada apa? Power circuit. Yang second adalah kita punya control circuit. Betul? Dalam power circuit kita ada coil, manakala control circuit kita ada electronic circuit atau electronic control circuit, iaitu kita ada NO, kita ada NC dan kita ada common. Okay, betul? Tu yang you kena aware. Okay, kat sini cabarannya lah. Sebab you dah start dengan ladder diagram. Sebab sebelum ni mungkin you belajar dekat teori, you jumpa lita memang orang kata complete set lah. Maksud dia punya sebut electronic circuit, you akan start from point, dia akan ending from same point. Kat sini lah ada input, kat sini lah mungkin ada resistor, dan sini mungkin ada output. Itu contoh ni output lah. Okay, ni yang you belajar kat apa ni, elektronik ataupun circuit theory. Okay, sama je sebenarnya, cuma ni just kaedah ringkasan yang dia buat. Okay, actually ni power, sebenarnya nanti dalam apa ni, dia punya second chapter akan terangkan saya jelas lah, detail. Dan ni adalah neutral line. Okay, sama je. Antara power line ni macam positif lah. Maka neutral line adalah macam negatif. Itu je. So, ni just yang kata dia different way kita nak design our circuit. Okay. Okay, switch tak ada isu. Okay, relay tu yang akan ada dua part. Sebab ada dua benda ni. Satu power coil, satu power coil pula. Power circuit iaitu coil lah. Second adalah control circuit iaitu AC. Okay, kat sini yang kena aware lah. Di mana, okay, ni contoh macam saya cakap last week, sebut relay, ada kat industri dia akan cakap timer relay. Kalau kita dalam bab delay ataupun timer, so ada kat industri dia akan cakap timer ni adalah sebagai timer relay. Betul lah, memang dia akan relay lah. Ada orang nak masuk. Dah, 37 orang. 37 orang Sebab last week ada seorang tak datang. Okey, jadi untuk ni contoh sebab dia tak belajar lagi. Sebab dalam bab rank ni nanti you akan aware lah. Sebab dia dah start dari diagram, takut you all confused. So mungkin saya memudahkan kefahaman. Takut you all. Okey, yang you belajar macam ni kan last week. Okay, ni kita
tu ada benda tu. Tu lah. Dekat laptop okey, tak ada pula benda hari-hari ni. Dia dah hang kot. Okay, ni common. Ni NC, ni NO. Yang ni dah coil. Okay, itu maksudnya ada dua part power circuit dengan control circuit. Power circuit dengan control circuit. Okay, dalam dia diagram, baik ni nak mudahkan you pemahaman. Okay, kalau kita tengok sini, coil ni akan beri input. Ini adalah output kita lah. Maksudnya input bagi relay. Okay, ni input bagi relay ni relay. Input bagi relay coil lah. Output bagi relay, ni lah AC. Cuma dalam kita punya ladder diagram, okay, saya tak nak sentuh switch. Sebab switch basic lah. You faham switch macam mana. Cuma nanti dalam chapter tu, apa yang you kena faham, bahagian kiri ni memang input, bahagian kanan adalah output. Okay, itu yang kena aware lah. Dan input selalunya dalam bentuk switch. Semuanya switch. Itu tak apa, nanti you akan faham lah lagi. Sama tu tutup ke, macam tu ke, ataupun macam ni ke, tu pulang lah. Dia banyak. Nanti you akan nampak lah. Pun, ya. Okay, output selalunya memang bulat lah. Memang bulat, sama ada motor ataupun lamp lagi, ataupun motor, lamp, buzzer. Voltmeter. Apa tu? Tak dengar. Sebenarnya benda ni aku belajar. Cuma saya nak bantu anda faham lah. Sebab okay, ini input bagi relay. Boleh faham Ni input bagi relay. Tapi input ni adalah output bagi circuit. So apa saya nak cakap? Okay, bagusnya relay. Okay, kita generate coil untuk dapatkan dia punya feedback. So kat sini ini adalah dia punya coil. Coil relay. PR. So ini adalah dia punya EC dia. So selalunya kalau open NO lah. So kita akan label CR1. Okay, ni saya buat motor. Ni contoh motor lah. Bagi tak faham lagi. Okay, sebab ni coil relay. CR ni coil relay. Ni lah coil relay. Input bagi coil adalah output bagi circuit. So output bagi relay adalah input bagi circuit. Yalah. Mudah kata macam komputer. Dia belajar teknik komputer dan multimedia kan. Itu yang okay. Contoh dia multimedia, mouse. Contoh macam mouse lah. Okay, mouse dia adalah input bagi komputer. Betul lah. Dia input bagi komputer. Tapi dia adalah output bagi manusia. Dia faham? Dia tengok atas orang. You kena tu ada, there are two different party. Yang pertama, komputer sendiri. Komputer betul lah, mouse adalah input bagi komputer. Tapi bagi manusia ni adalah output. Bila you tekan-tekan output dia. Hopefully faham konsep yang saya nak terangkan. Saya ringkas lah. Tak apa, nanti the next. Yang penting apa yang nak cakap. TR ni actually ada yang kata tempo relay ataupun timing relay ataupun timing relay lah. Okay. So ni timing relay. So bila kita switch on, coil akan energize. Bila coil energize, dia akan tarik daripada NC ke NO. So dia akan beralih. So ni kita label benda yang sama. Ni TR, ini TR. So dekat diagram you kena aware kat situ lah. Dari diagram nanti salah satu part yang saya akan tekankan ialah you punya labeling.
labeling pada komponen adalah sangat-sangat mustahak. Kalau contoh ni coil VR, you nak matching dia punya electronic circuit sama ada common, ni common. Ni common. Common memang direct. Cuma NO, NC tu, ni common, ni NO atau NC. Macam ni open, confirm lah NO. Common memang akan touching. Tapi maksud contoh saya nak gunakan lagi macam ni. Ni NC. Tapi saya kena labeling TR. Kerana same label. So TR. So kita tahu lah. So bila relay on, coil akan energize. Bila energize, dia akan tarik dan dia akan tutup. So load akan on. Okay, itu basic relay biasa. Tapi untuk timing, kita switch on. Sebab ni on delay ni on delay type. Coil dah energize. Coil ni dah energize. Cuma sebab ini adalah timer relay, so dia tak terus switch on. Tapi dia akan hold dulu beberapa second barulah dia terus. Ni yang saya kata ni. Ni contoh input kita sini adalah switch lah. So ini masih off. Kita tekan je. Bila kita tekan dia, timing terus kira. Tapi dia tak terus on sebab on delay macam tu lah function dia. Ni saya terangkan. Ni saya terangkan. Bila tekan ni dia tak terus on. Dia akan delay terus. So timing yang kita set terus operate. 10 second, 5 second, 4 second. So stay off. Bila dah achieve kita punya timing delay punya setting, barulah load akan on. Bila switch off, bila switch ni kita tekan, kita buka balik, automatic load terus off. So you kena faham pegang kat situ je. On delay mudah je. Dia hanya akan tanggung waktu on. Tapi bila switch off, so load akan off. Itu yang you kena pegang. Okay, itu adalah on delay. Okay, kat mana selalu kita guna? On delay application. So you apa-apa function dia ada penggunaan spesifik apply dekat industri lah. Okay, ni contoh dekat bidang medical. Okay, ni adalah patient monitor. Patient monitor machine. Patient breathing machine. Maksudnya dia monitor pernafasan pesakit. Pernafasan pesakit Okay, apa yang dalam kita punya ladder diagram ni. Okay, ni switch on. Ini main switch Ini main switch. Main switch bagi machine ni. Okay, bila kita switch on, okay, dia akan terus CR. Okay, ni coil relay. Okay, ni coil relay biasa Ni adalah coil relay biasa. Bila relay biasa, energize terus tutup. Dia akan terus. Dia akan connect. Dia akan tarik NO. So dia akan connect. So dia akan terus on. Ni on Okay, ni on delay timer. Okay, ni on delay timer. Okay, ni akan terus energize. Ni akan terus energize sebab ini adalah low pressure switch. Low pressure switch. Okay, apa maksud dia? Bila sebut low pressure switch, ni switch dia akan detect ni. Active variability is less than 1 PSI. Maksud dia tekanan udara pada pesakit tu kurang daripada 1 PSI lah. Kita bernafas ada pressure. Tapi bila rendah daripada tekanan tu, so maksud dia pesakit sudah tidak bernafas. Itu maksud dia. Okay, itu dia punya aim. Itu dia punya aim lah. Okay. So bila dia
on. Okay, sekarang ni on delay timer. Dia akan, ni on delay timer. Ni on delay timer Okay, ini actually low pressure switch. Low pressure switch ni dia akan detect, dia akan close bila low pressure. You faham Low pressure switch ni dia akan detect bila dia akan close macam ni. Maksudnya yang default dia terbuka. Yang default dia terbuka. Bila dia detect low pressure switch baru dia close. You faham So bila dia coil relay ni on, so bila the normal breathing, maksud bila keadaan normal dia akan close. You faham? Maksudnya natural close held open when bila pesakit tu steam nafas, dia close Tapi bila start dia tak bernafas, ni akan close, touching. So contoh kita set 10 second. So ini machine punya application Maksudnya dia tengok jika pesakit tu kurang dia punya pressure pernafasan 1 PSI dalam masa 10 second, barulah ni akan close, menyebabkan alarm ke bumi. Itu maksudnya Okay, itu maksud dia. Kita akan, itu dia punya application. Ni real application yang you nampak. Maksudnya selepas, in case dalam masa dia dah 10 second tu, contoh dia tak detect pesakit tu bernafas, so dia akan close 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mak, sakit bernafas balik. So dia akan tendang balik So dia akan reset balik. Okay, tu dia punya function Maksudnya after 10 second, dia make sure tu betul-betul pesakit memang tak bernafas, alarm akan on. Dia akan bunyi Itu satu part. So ni contoh. Okay, next adalah off delay. Okay, saya dah terangkan tadi, bila sebut off delay, dia akan tangguhkan waktu off, tapi bila switch on, so load terus on. Tadi switch off, load terus off. Ni switch on, load terus on. Switch on, load terus on. Okay, and you kena aware Okay, untuk off delay, kat sini sama, TR. Okay, ni kita punya load. Ingat untuk, walaupun tak belajar lagi, kat sini you dah nak dikenalkan sikit-sikit Pada bahagian output, dia punya simbol untuk relay diagram memang bulat saja, nampak? Bulat. Dia tak ada bentuk-bentuk lain Cuma hanya labeling Sebab saya kata dalam diagram, labeling adalah the main part yang you boleh buat salah label. Contoh saya buat ni TR, kat sini saya buat TRW. Saya kenal TRW. Saya kenal TRW Ada orang TRW ambil kat sini. Okey, contoh contoh. So bila dia tak sama dia punya labeling, so dia tak menunjukkan ini adalah common, ni adalah relay, the same relay dalam satu part. Maksudnya mungkin ini dia you punya coil, ini you punya switch, ini NC, ini common. Okey, contoh saya buat ni TR. Contoh dia next saya buat TRW. So dia akan kat sini betul you connect dengan rank 1. Okay, ni rank, dia namakan rank. You tak kenal lagi ni, you tak belajar ni. Yang ni adalah yang sebelah sini rank 1 tapi di sebelah output 2 kat sini. Kau ada ni guys, tapi kalau sebab silap labeling, so sini dia menunjukkan ada 2 different relay. Itu bahayanya kalau silap labeling. Maksud dia kat sini yang you sambung. Common ni yang you sambung dekat rank 2. Ni pun rank 2. Yang dah sini rank 2. Ni 2. So bila nak engineer ni? Bila you
silap labeling sampai ke sudah lah, you punya beli takkan adjust. Sebab call dia tunggu signal tak masuk-masuk. Dia faham Ada lagi tak tu? Ada sir. Okey, ada. Okey, tu paling penting lah dalam labeling. So kisah untuk kat sini you boleh nampak lah. Bila switch on, kita close. Okay, off delay. Ingat, bila off delay, bila switch on, load terus on. So dia akan terus close. So dia akan on lah. On. Tapi bila kita tekan balik, kita buka balik, kita punya circuit, barulah dia start counting. Ni ni. Nampak? Switch on, ini adalah kita punya input, ini adalah kita punya load. So input kita adalah control switch. Bila switch on, dia terus on. Nampak? Load terus on. So bila kita off, kita buka balik, kat sini load still on. Sampailah 3 second, dia akan off. Okay, kat mana guna? Okay, ni contoh. Ni depan mata selalu you nampak. Apa tu? Pada bulb. Pada projector bulb. Projector tu. Dia ada lampu kat situ dan kipas. Betul. Ni projector lamp. Ini kita punya fan motor. Kipas lah. So bila kita switch on, dia akan terus on, fan motor akan on. Tapi bila kita switch off, kita punya LCD tu, projector tu, lamp terus off. Betul? Lamp terus lampu, tapi fan dalam tu zoom masih on. Sebab nak sejukkan dia punya komponen part dalam LCD tu lah. Bila dah sampai timing, macam bila nampak ni TR1, ni TR1. Labeling sangat penting. Kalau ni TRW, ni TRW. Okay. Ke TRW dah masuk gua lah. Tak tahu tu. Okay. Tu contoh lah, contoh. So, dia terus on. Tapi bila off, ini lampu memang projector lamp terus padam. Tapi motor dalam tu, you mesti dengar bunyi. Oh, sebab dia akan mati selepas timing kita set lah. So, contoh dalam LCD projector tu, timing tu dah dia setting ikut developer lah. Sama ada ikut brand lah. Sama ada 10 second, 5 second atau pulang. Sebab ni timing kita tak ubah, user tak boleh ubah. Okay, itu pada cooling fan for projector bulb. Okay, dah tengok dua contoh application. So actually banyak lagi off delay application yang you boleh tengok. Banyak lagi tengok pada tempat lah. Contoh kalau you boleh tengok lah apa-apa part. Baru nak masuk. Baru 40. Lagi seorang. Tinggal lagi seorang Okay, one shot. Okay, one shot mudah. Sebab T dia waktu on saja. T yang kita setting tu 10 second lah. Waktu on dia hanya 10 second. Sebab tu nama one shot. Kalau off delay, waktu on dia depend pada bila you bila you switch off, baru dia start delay. On pula dia akan timing ni ikut bila you switch on. Tapi untuk one shot, you nampak lah. Bila switch on saja, timing automatic terus run. Pada 10 second, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia terus off. Walaupun switch masih on. Nampak? Kat sini switch masih on ni. Switch you masih on ni. When you kena aware lah. Macam ni TR one shot timer. Dia kena labeling TR. So dia faham lah.
Contoh. Okay, kat mana aplikasi dia? Ni contoh dekat industri lah. Untuk one off time repeat, in the case you for control amount of time, the plastic wrap. Okay, ni adalah plastic wrap machine untuk bagi pallet. Pallet. So apa function dia? Okay, dia akan, okay, ni daripada input side masuk sini. Okay, sorry, dari sini. Dari sini. Masuk sini. So ni ada sensor. So bila dia masuk saja, ni pallet detection for tracking. Inilah maksudnya input kita bukan physical switch tapi sensor switch. Pallet detection ni lah sensor dia. So bila dua-dua dah ni, so ini safety, selalu safety, bila sebut safety switch selalunya memang NC. Actually close. So bila dia detect, one shot akan on. So apa, okay, motor ni adalah involving motor starter. Dia akan motor ni tugasnya adalah untuk switch on rotation ni. Dia akan rotate lah. So dia okay, first dia detect belum on. Second sensor photoelectric switch ni detect. Maksudnya dah ada load kita dah complete dalam ni. So barulah dia akan pusing. So function ni lah. So sebab tu nampak TR. Dia kena send labeling. So dia akan, kat sini buat still ada safety switch. Lepas tu after that motor akan on pada waktu yang kita dah set tu. Kalau biasanya contoh one pallet ni 7 second untuk complete wrapping. So dia akan set 7 second lah. Okay, tu dia punya contoh untuk one shot. Okay, boleh untuk on delay, off delay dengan one shot. Ada soalan? Yes, sir. Tak ada Okay, ni contoh. Ini bukan contoh. Ni just yang kata refreshment activity untuk kita punya minded lah ke 1 hour plus ni. Kalau cuba test you memorize kita punya coding bagi setiap bentuk tu dengan number. So in term of, kalau you nak ingat macam ni memang payah lah. 1 macam ni, 2 macam ni, 3 macam ni, so 4 macam ni. So agak sukar, tapi actually kita ada mudah. Kita ada orang kata ada easy method untuk kita memorize. Tu namakan teknik. So same as a learning and teaching session pasal university. Actually don't study hard but study smart. So macam mana nak mudah? Jadi ni pattern. Ni just pattern. Kalau you all kadang nak masuk beberapa government sector, dia akan ada orang kata periksa dan salah satu periksa biasa tu sejarah ataupun apa ni akta-akta tu biasa, bagi saya tu biasa. You boleh study, you boleh belajar. Tapi another part yang apa ni dia punya assessment tu akan melibatkan critical thinking ataupun bagaimana you punya tahap pemikiran. So ini contoh lah. Contoh kaedah yang diguna pakai soalan. Itu satu contoh lah untuk you tengok macam mana dia ni. Okay, next. Tu lecture 1 buat kita habis awal last week. So saya cover sampai timer ni fact. Okay, next kita tengok dia punya protection of relay. Okay. Ada beberapa part
Ini adalah kalau tengok you punya ini adalah application of relay lah. Sebab bila sebut circuit, bila sebut circuit, kalau you boleh perasan lah, ada brand you nampak murah harga dia, ada brand dia punya part mahal. Ada brand, contoh yang paling mudah you boleh nampak dekat pasar malam. Kalau you pergi pasar malam, jumpa tak sekarang ada kedai dia jual mainan-mainan mainan-mainan budak-budak lah. So contoh paling mudah, yang kucing boleh jalan tu, miau miau, pasang bateri miau miau. Pernah tengok? Pernah sir, pernah. Berapa ringgit tu? Pernah sir. Berapa ringgit tu kucing tu? Belas-belas sir. Berapa? Belas-belas kot. Belasan ringgit jugalah. RM5. Jual beli yang RM5 mahal je. RM2 ke? RM5. RM5 ke? Murah ni, kat mana RM5 tu? Boleh. Oh, okay. Dia black market tu sir, black market. Oh gila ni black market ni. Okay. Kalau tengok selalunya macam kat Melaka, tempat saya ni biasa RM10 lah harga dia. Nampak, bayanglah actually you buat satu aplikasi. Ni lah siap ada apa ni, mata kucing tu boleh angkat naik, kaki boleh jalan. Dengan harga RM10. Oh nampak macam murah ya. Sebab contoh dulu kalau saya buat tim saya dah buat projek, kerana modal beratus, tak kena jual RM10 bang. Tu benda tu tak ni lah. Arduino pun sekarang paling murah pencikai RM20. So actually apa yang membezakan antara part, sebab selalunya kalau kat pasar malam ni dengan harga macam ni, memang dia punya aplikasi memang one shot lah. Maksud dia apa, sekali pakai je. Sekali pakai selalunya lah. Maksud dia senang rosak. Sebab apa, isu dia ni lah, protection circuit. Kadang-kadang dia just betul, untuk dia on off okey, tapi hanya bateri yang kata yang dia akan pasang bateri yang cikai-cikai yang kat pasar malam tu lah harga RM2. Kalau you masuk bateri yang contoh Energizer ke, yang macam betul-betul ada branded, tu minta maaf lah, boleh merosakkan circuit tu. So ni satu part dah, important tapi tidak. Contoh saya dah bagi contoh pun, itu sama. Dengan harga RM10 selalunya memang tak ada benda ni. So salah satu part boleh cakap adalah relay and timer lah. So kita start sikit dengan application. There are 4 type of relay protection circuit. Sama ada guna diode, sama ada kita guna MOV, Zener ataupun RC. Ni resistance dan kapasitan lah. Nanti kita tengok apa setiap part ni. Ni just nak protect relay. Sebabnya relay ada coil dan ada dia punya electronic connection, common NC dengan NO. Okay, tu yang part lah. So actually main dia adalah nak protect coil paling penting ni. Sebab coil ni best concept dia adalah magnet. Saya dah terangkan last week. So kat situ yang kita, sebab magnet ni dia akan main dengan current. Dia akan bermain dengan current. So selalunya dalam elektronik circuit dalam elektronik circuit selalunya current memang less than 1 amp saja. 0.5, jarang dah besar-besar. Cuma sekarang ni kalau yang mana yang jenis handset, kata fasting charge, maksudnya you charge kurang dalam 1 jam, selalunya dia akan menggunakan USB 3.0 lah. Yang membezakan adalah dia punya current. Macam 3.0 dah pergi 3M. Makin besar current. Current ni macam air lah, macam salinan air. So kecil makin lambat lah you charge benda tu, tapi bila you punya pipe tu besar, makin banyak air you boleh jalankan dalam satu masa, lepas tu makin cepat.
So the main ialah kita nak protect relay tu lah. Okay. Okay, ni yang maksud saya. Dia punya contoh untuk protection part lah. Sebab untuk protection circuit relay ni tujuan dia lah untuk to suppress over voltage tension. Okay, over voltage tension, di mana kita tengok coil relay ni salah satu part ni lah kita nak sebab bila sebut current kadang-kadang ada overhead current macam ni lah. Tiba-tiba dia penjulang tinggi naik lah. So macam ni kita nak protect dalam keadaan ni supaya berlaku. Ini kaedah pemasangan. Kalau you perasan keempat-empat part satu benda ni buat ni 1, 2, 3, 4 ni. Keempat-empatnya ialah parallel to the coil. Ni nampak ni diode, ni RC, ni Zener, ni adalah kata movement. Maksudnya kita boleh laraskan lah dia punya part. Ni contoh lah. Ni just kalau untuk apa ni, diode, dia sebut diode punya type hanya untuk DC saja. Sebab betul lah diode hanya benarkan satu arah saja. RC sama juga DC sebab bila kapasitan ada kutub macam ni, positif minus, confirm dia akan libatkan konflik bila AC. Sebab bila AC dia akan bertukar-tukar kutub. So untuk Zener dua-dua boleh. Untuk move punya device pun sama, dua-dua boleh. Itu bezanya lah. Ini contoh when circuit complete. Okay. Transistor, ni transistor kita. Nampak? Ini kita tak pasang direct Maksudnya kalau kebiasaan yang nampak kat sini belum ni lah yang kita tengok. Contoh kalau ni positif, ni terus pasang minus ataupun ground lah. Tapi yang ni nampak, ni power supply positif, ni kita punya minus ataupun ground. Tapi di tengah-tengahnya akan ada two komponen. Yang pertama adalah transistor, yang second adalah yang type tadi lah, sama ada diode, RC ataupun move ataupun lagi apa? Zener. Okay. Okay, when circuit complete, transistor forward bias. So betul. Bila ni complete transistor forward bias, bila forward bias current boleh flow from up to down. So bila up to down dia akan membenarkan coil tu akan, maksudnya current akan totally mengalir pada coil ya. Terus kalau ikutkan akan ada what? Okay, itu paling penting, itu dia punya aliran. So bila, dan dia takkan melalui diode lah, betul lah. Sebab diode maksudnya tengah dalam keadaan apa ni, forward bias ke reverse bias? Reverse bias. Sebab ni positif, ni jumpa negatif. So reverse bias dia akan block lah. Dia kena buka. So relay co-energize producing magnetic field from one, betul lah. Starting tadi kosong, pop, dia terus pada Imax. Tiba-tiba but if tension is off. Bila kita contoh ni switch kita, ada switch kat sini Ini contoh adalah kita punya power supply. Kita letak switch, kita connect. Bila kita buka ni, kita open. Okay, current relay coil needs to discharge. Sebab ini current, but current dia kena ada tempat untuk dia release lah. Tempat untuk dia keluar. So sebab bila sebab coil dia akan energize magnet kat sini. So antara bahagian electronic circuit atau electronic control dengan bahagian coil dia tak touching. So bila tak touching, dalam keadaan dia terus kita off, so current kat sini akan ada, still akan ada pada coil. Sebab ingat, ni macam konsep induction ataupun inductance. Inductance di mana terarah. Maksudnya current yang pada coil tu akan
ta'aruf, dia akan menghasil. Maksud dia, bila current off, magnet kat situ tak terus off. Dia akan jadi hukum tangan kanan lah. Magnet dalam tu tengah ada. Bila magnet yang baki-baki tu masih ada, so current tu confirm akan terhasil baki-baki tu. So bagaimana nak neutralizekan dia? So sebab tu kita letak diode, dia akan, maksud dia akan starting slow, current dia tak adalah terus tak jatuh. Mustahil lah, practically dia akan maximize, dia akan menurun macam ni. Cantik lah. Itu in case ada current lah. Maksud dia kat sini current yang berbaki tu akan discharge sampailah kosong. Sampailah tak ada, magnet tu memang habis. Bila magnet tak ada, current zero. Itu kalau ada diode. Tapi kalau tak ada diode, if I go back to the coil and can cause contact ni. Okay. Ini menyebabkan coil, bahagian coil tu akan oxidize. Maksud dia mustahil lah. Sebab from maximize to zero immediately tu agak mustahil in term of physical. Sebab tu nak protect untuk kata menyebabkan oxidize ni. Oxidize ni you punya coil tu akan mudah kata akan etching. Etching ni macam mana Melayu dia? Macam teruap. Macam ada kesan mula-mula tak ada lah. Mula-mula dia tak terus berlaku. Dia sikit-sikit je. Cuma bila banyak kali berlaku, dia punya lapisan tu akan menebar. Menyebabkan coil tu dah tak efektif untuk generate magnet. Tu yang dia protect tu. Okay. Itu protection part untuk relay dengan timer. Sebut timer tak ada lah. Bukan tak ada. Ada, cuma sama macam relay. Dia baru nak masuk. Siapakah baru yang nak masuk itu? Nak masuk? Okey, cukup. Baru 40 orang. 40 orang kurang. Okey, next. Saya rasa cepat sebab mudah saja. Ada device yang kita akan kenal. Saya tidak sesukar mana lah. Sebab untuk another part, semuanya libatkan switch. Sebab bila sebut electromechanical control device untuk electronic part, dia hanya control on atau off saja. Itu je lah function yang dia buat. Ok, kita dah kenal relay, kita dah kenal solenoid, kita dah kenal timer. Actually konsep timer, relay memang sama, dan konsep relay dengan solenoid pun sama, lebih kurang sama je. Tu yang, sebab tu saya terang konsep, you boleh relate kan lah. Okay, next, saya tak sesuka mana lah yang 3 device ni. Yang pertama, limit switch. Sebab semuanya switch. Bila sebut switch, you boleh imagine macam tu saja. Cuma kalau normal switch, you kena human ataupun user yang kena feedback. User kena give the feedback to the switch. So kita tekan ke, kalau switch sama ada tekan, kita pijak lagi, kita ada level hand. Dia ikutlah tu kalau manusia. Tapi ini kita cuba tengok berapa jenis lah. First, limit switch. Okay, limit switch simple saja. Nama pun limit switch. Ni memang kalau dekat industri selalu digunakan sebab dia punya switch sangat-sangat murah, mudah lagi apa, dan semuanya atas dia based on konsep mechanical part saja. Nama pun switch, dia memang off and on sajalah. Okay, ni dia punya structure. Bila sebut limit switch, confirm akan ada roller. Itu dia punya nampak lah. Ini roller, macam roda. Macam roda lah. Macam roda. Okay, dan akan confirm akan ada spring. Pivot atau spring lah. Okay, basic of limit switch. Kalau you perasan limit switch ni familiar, sama macam electrical connection in relay. So GB bahasa orang
pasarnya lah. Betul. Ada NC, ada NO, ada COM. Sama lah. Cuma kalau relay ada coil untuk tarik dia. Tapi coil pada limit switch tak ada. Dia tukarkan pada roller. So feedback tu datang, force tu. Kalau relay, force datang daripada magnet dengan current. Tapi kalau limit switch, force tu datang daripada physical contact. Physical contact. Tak kisahlah orang ke, mesin ke, pintu ke, apa ikut objek lah. So dia akan, saya mudah lah dia punya ni part. Okay, ni switch punya open macam tu, punya close macam tu. Okay, ni dia punya simbol Sebut limit switch, simbol dia memang akan ada macam bendera sikit. Simbol dia macam tu lah. Dia akan ada bendera sikit. Ni contoh kegunaan limit switch pada industri. So dia akan naik turun. Naik. Ni turun, ni naik. So untuk maksimum height dengan minimum height tu macam mana mesin atau equipment ni boleh tahu. So how does the unit know is reach the 6 layer of box? Macam mana dia tahu? So kat situ yang kita buat lah. So apa yang dia misalnya limit switch, the switch in the system to send the full pallet down. Okay, kat situ ada ni Nanti maksudnya ada 6 layer ni, layer pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ni standard lah. Standard. So maksudnya kat sini akan ada limit switch untuk ia indicate. So mudah lah. Itu nampak. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, contoh garage door opening and closing pun sama. Akan ada juga limit switch untuk turn off and turn on the motor. Sebab sekarang isu dia ialah kalau motor still bergerak walaupun pintu telah habis dibuka atau ditutup, dan itu akan merosakkan sistem. Sebab tu akan ada limit switch sebagai indikator. So tengok pada part lah kat mana datangnya. Itu non-industrial, yang tadi industrial. Non-industrial ni selalu kat rumah boleh tengok. Itu next, itu satu saya dah ringkas itu untuk limit switch. Okay, next adalah pressure switch. Okay, tadi limit, ni pressure. Okay, konsep sama. Sebut switch confirm dia akan guna pakai electronic connection system ataupun macam relay lah. Confirm akan ada NO, confirm akan ada NC dan confirm akan ada common. So, samalah, boleh nampak ni NO, ni C, ini NC. Okay, sama je. Cuma kaedah nak switch on dengan switch off tu bergantung pada jenis. Kalau limit, physical contact. Kalau relay, magnetic. Kalau pressure switch, pressure lah. Pressure. So ni pressure part. Okay, ni dia punya pin dia. Untuk dia, orang kata connect to the kita punya arm for electronic connection. So ni pada common lah. Okay, ni dia punya inlet pressure. Okay, dan dia kalau magnetic konsep kita guna F B I, tapi untuk pressure switch konsep dia adalah force equal to P pressure times E. Ataupun ni konsep asal, kita rearrange dapatlah P equal to F over A. Okay, you boleh nampak makin besar A, so apa tadi? Secara logik bila ni okay, contoh 1 bahagi 1 dapat 1. Tapi kalau 1 bahagi 10, 0.1. So P akan mengecil. So kalau A rendah, ni adalah
Ni apa? Ni adalah luas area. Dia punya this area. Okay. So kalau area tu luas, kawasan tu kecil, so apa dia punya part, dia akan menghasilkan tekanan yang sangat-sangat tinggi. So dia akan gunakan the second part. Sebab the main tu adalah hasilkan pressure lah, nampak? Area dia halus je, kecil ni saja. So pressure, so force, ni force. So force yang terhasil contoh 30 Newton. So kalau area tu kecil, so dia akan hasilkan yang tinggi lah, yang tinggi. So biasanya lah. Okay, kita bagi. The pressure switch is a counter switch that detect the amount of force and activate the contact when the set amount for this relation. Dia akan ada setting lah. Dia boleh set berapa force nak achieve supaya dia on. Okay, itu konsep dia. So saya akan relate dengan fizik jugalah supaya you nampak macam ni. So, sebuah kita ke device tu dia develop. So sebab tu actually fizik dengan engineering memang tak boleh dipisahkan. Okay, aware lah. Okay, ni contoh kalau tengok sini lah, micro switch kat sini. Ini inside dan ini adalah dia punya outlet connection lah. Okay, untuk phasor switch bentuk simbol dia, kalau tadi limit switch ada bendera, tapi untuk phasor switch semi circle, nampak dia semi circle kat sini. Dia bukan complete circle, semi circle, paruh bulatan. Tu simbol lah untuk membeza supaya you all tahu. Okey, pressure switch ada beberapa jenis. Yang ni kita tengok, yang pertama ada diaphragm. Kalau tengok ni, okay, type ni form of mechanical structure. Dia divide tu based on mechanical structure, apa yang digunakan lah. So kalau diaphragm ni macam similar macam kita punya apa ni, jantung, nafasan ni kan. Kat situ tempat saluran tu halus saja. So bila ada ni masuk, dia akan tertolak automatic. Okay, normal macam ni lah. Dia akan ke bawah, nak pergi apply. So kat sini ada ni. So deflecting mechanism that move when a force that is applied. They're going to switch for use for pressure less than 200 psi. So itu pun dah agak tinggi sebenarnya. Ini pressure tu kan, tapi itu based on dia punya ketahanan lah. Maksud dia untuk apa ni, orang kata simple application yang ada kat mungkin kat industri, kau pun akan guna this type lah. Okay, ni contoh sekali lagi, nampak bentuk dia tu kata. Dia punya diaphragm ni dia based on berapa banyak pressure lah ada. Dan bagus diaphragm dia akan detect orang kata the small pressure untuk dia feedback. Okay. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah Venus types. Maksudnya kaedah dia, dia pressure tu based on structure ni lah. Dia ada macam spring, konsep macam spring. Dan kat sini dia punya laluan tu macam Medusa, kita boleh nampak macam bahagian kongkong KN. Tempat yang you kena aware lah. Sebab tu saya kata type of pressure switch ni dia hanya bersandarkan pada physical structure saja. Macam dia, tapi dia punya konsep sama lah. Konsep operation sama je. Cuma you boleh differentiate macam bagaimana based on dia punya structure. Okay, ni contoh you nampak ada spring, nampak kat situ. Ni contoh values type of apa ni untuk pressure switch. Ini you nampak dah ada punat, kita laras lah berapa index ni, berapa PSI ataupun berapa pressure yang kita nak set untuk dia feedback. Okay, untuk value siapa dia punya part maximize yang dia boleh achieve lebih besar.
Kalau tadi untuk diaphragm lebih kurang 200, lebih 500 PSI. Itu salah untuk value spike. Next adalah piston. Okay. Apa yang boleh nampak, actually konsep sama ada spring, cuma kat sini dia punya part apa ni, kat sini dia ada velus ni lah. Cuma kalau untuk apa ni, piston type, dia tak ada velus tapi similar macam piston lah. Dan kat sini piston dibuat untuk high impact pressure lah, hingga boleh capai 10,000 PSI. Tu super besar tu, memang besar. Okay, ni contoh piston pressure switch yang ada. Kalau you tengok lah, kat sini ada dia punya konsep, dia guna diaphragm dengan piston. So dia combine two type of apa ni, pressure switch untuk develop this. Ini contoh lah yang dekat pasaran. Okay, ni adjustment knob untuk kita laraskan berapa pressure nak set. So ni yang pakai piston lah. Piston you boleh nampak sebenarnya macam piston yang dekat engine kan. Dia pull and down macam tu je lah konsep dia, piston. Okay, ni kita pergi aplikasi sikit. Kat mana selalu kita gunakan pressure switch ni? Selalunya kalau kat kedai-kedai tayar confirm ada. Di mana kita ada compressor tank untuk dia, sebab dia bawa kedai tayar confirm akan ada compressor tank sebab dia nak apa ni, angkat dengan turun tayar tu kan. So satu part yang you kena aware lah. So kat sini you nampak okay, kita ada two rank. Ni first, okay, sini two different circuit. Ni pressure switch used to maintain the pressure. Ni pressure switch used to sound alarm if pressure is too high. Okay, dia ada dalam ni sama ada dia nak pressure switch tu, dia nak control compressor motor. Yalah, motor dia akan on, dia akan compress sehingga capai pressure yang kita setting lah. Contoh kalau 6 PSI, dia akan compress sampai 6 PSI, dia akan stop. Lepas tu tak aktif, dia akan kurang daripada 6, dia akan on balik, dia akan press balik. Contoh. Ni yang first part lah. Second, pressure switch used to maintain system pressure. Ni untuk alarm lah. In case is to sound if pressure too high. So kalau dia punya pressure terlalu tinggi, akan tengok untuk ni adalah NC contact, ni adalah NO contact. Nampak? Ni kegunaan untuk NC, ni kegunaan untuk NO. Dia tengok aplikasi lah. Dia nak define macam mana. Okay. Saya nak tanya. Okay. Hello, sir. Sila. Sir, kalau yang macam dekat Petronas tu, kalau kita pump tayar kan nanti dia bunyi tit. Itu kira sama lah ni, pressure switch. Okay, Aplikasi dia sama betul. Untuk pressure switch dekat pump minyak, dekat nozzle tu lah, nozzle minyak pun sama. Itu based on pressure switch juga. Minyak kan bila you isi minyak, selain yang tayar tu isi minyak pun je juga. Kat nozzle kat depan tu ada pressure switch. Sebab tu kalau dah penuh, pressure lagi kuat. Betul. Tank tu dah penuh. So minyak dia akan meruak. Sebab kan pressure tendang nozzle tu, lepas tu dia akan stop. Itu contoh. So kapal minyak dah ada 2 pressure switch tu. Itu contoh lah. Bagus juga. Cuma bentuknya kita tak ada nak buka. Nozzle tu macam mana, pump tu macam mana. Actually konsep sama lah. Yang penting you faham konsep. Bila you pergi site, you pergi nasi, bila you internship atau you dah kerja nanti, bila you jumpa, you faham konsep, tak ada isu lah. Sebab structure ni, sebab you faham structure, you faham konsep, kita buat dia. Itu yang konsep engineering lah. You faham konsep, actually apa-apa pun dalam engineering part ni kita yang buat dia. Selagi boleh kita you faham konsep, tak menyalin konsep dan tak menyalih akta ataupun perkeliling ataupun standard, safety standard, so tak ada isu. Tu nak buat macam mana lah.
Okey, ni dah cakap tadi. Ni secara umum lah yang saya terangkan tadi. Sebab saya terang secara umum lah. Ni pun sini still dalam kita punya tank untuk kita. Cuma kat sini dia punya aplikasi adalah pada penyelam tu lah. Bagaimana dia nak. Tapi bukan sebesar ni lah. Untuk diver part ni dia ambil contoh yang untuk portable punya tank lah. Okay, portable punya tank. Sebab situ pun ada pressure switch. Sebab kita sebenarnya hidup dalam tekanan. Cuma you perasan tak perasan je. Memang manusia ni memang dilahirkan dengan tekanan. Tanpa tekanan tak hidup. Sebab apa? Sebab bumi pun terbentuk sebenarnya kita hidup ni, kita bercakap ni dengan tekanan. Iaitu tekanan graviti lah. Cuma you tak rasa sebab apa? Sebab apa tak rasa tekanan graviti tu? Tak rasa tergempak ke macam aduh sakit ni. Kenapa tak rasa? Sebab kita kecil. Oh, kecil lagi teruk kalau tekanan besar. Mungkin sebab luas sangat, bumi ni luas sangat. Tak rasa. Okay, dia sebenarnya back to the konsep fizik juga. Kita tak rasa sebab kita punya tekanan darah adalah equal to tekanan graviti lah. Sebab tu kita tak rasa. Dia sama tak rasa. Tu cantiknya lah ciptaan Tuhan. Macam ni nak rasa? Boleh rasa. Cuba pergi dasar lautan yang rendah, super rendah. Tu tekanan super high. Kalau itu yang akan terasa sebab tekanan darah manusia dah tak boleh tampung. Ataupun you pergi dekat, kalau kat angkasawan tu sebab tak ada oksigen. Nak mudah, you menyelam lah. Kalau you menyelam dia ada, bila you menyelam dia akan ada sensor lah untuk berapa tekanan untuk dia detect. Sebab tu sampai satu peringkat di dasar lautan kalau dia buat kajian untuk you pergi divers pakai suit biasa tu tak boleh. You kena pakai mesin bertutup memang khas untuk high pressure application lah. Contoh macam MH370. MH370 kan? Betul lah. MH370 kan tembak. MH370 yang dia punya investigation proses tu sampai dia the last part apa yang dia orang predict dia jatuh dekat lautan Hindi. Dan kita tahu lautan Hindi tu kedalaman dia bukan macam laut Cina Selatan lah. Jadi kedalaman tu memang super dalam. Biasa lebih daripada, saya tak ingat dia punya specific part lah. Macam Petronas punya ketinggian. So pressure tinggi. Lepas tu nak masuk, you kena masuk dengan satu alat ataupun mesin khas. Di mana penyelam duduk dalam tu. So tu tekanan, tu contoh. Sebab tu kita tak rasa. Tu contoh lah. Sebenarnya kita memang perlu hidup dalam tekanan. So cuma hidup tak perasan ni. Okay, tu pressure switch lah. Okay, the last part. Ni pun mudah sebab actually yang limit switch, pressure switch dengan rate switch ni konsep dia switch. Bila sebut switch, NO/NC common confirm ada. NO/NC common confirm ada. Cuma macam mana dia operate tu saja. Kalau relay, mechanism. Kalau limit based on physical contact. Kalau tadi pressure based on pressure part lah. Okay, ni adalah rate switch. Okay, rate switch ni konsep dia lebih kurang macam relay. Rate switch ni konsep lebih kurang macam relay. Cuma dia tak ada coil. Konsep, sebab tu you nampak by applied magnetic field. Macam relay. Cuma relay ada coil. Tu yang you kena aware lah. Sebab kenapa nak ada coil? Sebab dalam relay dia guna temporary magnet. Sebab tu ada coil. Temporary magnet ni magnet sementara maksudnya asal dia bukan magnet. Tu beza dia. Tapi rate switch konsep sama macam relay tapi dia tak ada coil. Tapi dia guna permanent magnet.
Sebab tu dia tak ada coil. Maksud dia apa? Dia betul-betul magnet. Apa mana magnet? Memang magnet lah. Point of contact on ferrous metal in the insulated. Okay, ini adalah insulated. Insulated ni maksud dia ni memang orang kata vacuum area lah. Maksud dia memang tak ada apa-apa udara dalam ni. Dia memang insulated, terkepung and protected from outside influence of seal gas envelope. Okay, dalamnya ada gas. Seperti gas lah. Okay, contact sama tu kata. NO ke, NC ke, then on close and opening. Ni saya tak nak jelaskan. Okey, contoh. Sebenarnya dalam reaction ni banyak sangat kegunaannya. Sebab, kita ada next. Okey, ni function dia. Okey, ni dia punya komponen main dia. Dia rim blade. Dengan rim blade tu dua lah. Yang ni overlap, yang ada gas. Dalam ada contact gap. Yang ada gas sini. Okey, macam mana dia berfungsi? Okey. Operation bila normally open dia memang not contact lah. Dia tak operate. Tapi bila ada, itu saya kata, dia betul-betul gunakan permanent magnet. Untuk dia touching lah. Untuk dia touching. Okay, benda ni banyak sangat guna. Cuma tak perasan. Nampak banyak. Dalam kereta, depan komputer, dalam bilik air, lagi lah. Cuma tak perasan je. Okay, ni contoh dalam kereta. Okay, ni contoh dalam kereta lah. Ni kereta auto. Pak, benda magnet. Kat mana benda magnet? Okey. Okey, pembenam magnet kalau perasan, ni lah pada gear shift mechanism ni, kat ni. Okey, ni dia punya NO dia, ni magnet dia. So magnet tu yang akan berfungsi nak tarik. Ini red switch ni. Red switch. So sekarang ni actually semua dalam keadaan NO, so dalam magnet dia akan close. Tu contoh. So bagusnya red switch ni sebab no direct contact. So isu orang kata house. Dia sebut physical ni confirm akan house kan. Tu tak ada lah. Cuma maksud dia dia tak touching dia tak touching. Tu bagusnya. Tu yang pertama. Contoh yang kedua red switch. Pada ni termo pun sama. Thermoferrite pada dalam engine kereta yang banyak sangat lah red switch. Sebab mungkin bahagian yang berpusing tu memang banyak lah. Red switch pada fluid magnet ni brake pada brake mechanism, speed sensor, so banyak lah actually kalau tengok. Cuma tak nak kena buka lah. Kalau kat rumah pula, ni contoh, ni overall kat mana diguna. Airbag sensor, pedometer, relay ni untuk pada bahagian-bahagian control telefon modem, contohlah gas meter. Secara overall ni lah, ni contoh bagi ni tak tahulah, saya pun tak pernah beli buat gigi yang super mahal macam ni, tak ada bateri kan. Okay, pun sama. Permanent magnet actually dia mold into the slide mechanism kat atas tu. So ni permanent magnet kat sini. Ni permanent magnet, ini red switch dia. Ni red switch dia. So dia hanya move the magnet untuk dia contact. Tu saya kata konsep dah sama macam relay. Itu sajalah. Okay, bila kita off, so dia akan open lah. Bila kita slide on, magnet dia akan tarik kedua metal ni supaya touching. Okay, ni pun sama dalam torchlight. Dalam torchlight pun sama. Bila kita wiring dengan LED, so supaya tak ada orang kata direct contact antara switch dengan circuit dalam tu, kita guna red switch lah. Okay, red switch. Ni red switch. So switch kat atas lah. Untuk dia slide switch on ke switch off.
Okay, next adalah ni paling biasa tu kita dalam bilik air. Dalam bilik air apa ni, kalau pump selalunya pump, ada pump motor tu. Mungkin ada setengah rumah dia akan pasang pump dengan heater element. So okay, macam ni dia berfungsi. Okay, kalau you perasan kita takkan on jika pump off. Cuba you test lah. Boleh kalau kita boleh on kalau pump off, kalau dia punya aliran tu cukup. Sebab dia akan based on dia punya sensing water flow. Okay, ini laluan air dalam pipe. Okay, ni dia punya rate switch. Ni ada switch untuk ni connect pada heater element. Ni dia punya ni. So kalau air tu laju, dia akan menyebabkan kita magnet tu akan kita tunduk ke bawah, dia akan touching lah. Tapi kalau air tu slow, kalau air slow jaranglah heater nak on. Bila so heater element ni dia akan based on kadar, sebab dia nak ini into of safety lah. Kalau contoh tak ada air mengalir tapi you heater element ni on, tu bahaya. Takut bukan takat heat off dia, sebab bila dia tak heat air, dia akan heat something yang lain lah pada mesin tu. Mungkin boleh meletup atau terbakar. So dia nak elakkan benda macam tu lah. Itu yang sebab tu bagusnya ni so dia protect lah in terms of safety. Okay, ni pun actually gravity return flow switch. Ni pun kalau magnet, kalau based on water juga, sama juga. Cuma ingat actually kita punya magnet dalam pipe tu tak ada lah. Dia seorang tu ada, maksudnya dia kata ada dia punya cover dia lah untuk protect dia punya part. So you all yang confused lah, cuma buka tak buka je lah. So tengok ni no water flow switch, so dia akan no activate lah sebab magnet kat bawah. Tapi bila ada aliran air, dia akan push magnet ni ke atas. Sebabkan magnet ni akan, bila dah selari, dia akan tarik lah rate switch ni, dia akan close, baru tekan on. Sama je konsep. Ni semudah. Okay, ni contoh dekat torchlight. Torchlight ubat gigi, brus gigi yang tadi saya tunjuk ni. Okay, ni contoh ring magnet ni. Ni ada not sock. So bila kita off, dia tak akan, sebab dia jauh, dia tak dapat tarik. Tapi bila kita parallel, dia akan touch lah. So ni lah kena off, ni lah kena on. Konsep dia simple je sebenarnya, tapi menarik lah. Cuma apa yang you boleh faham, ni adalah insulated part kat situ lah. Nak buat tu agak payah sebab actually nak make sure bila ada magnet dia betul-betul touch. Sebab ni ada gas, special gas yang memang nak memudahkan dia contact lah. Okay, ada apa soalan? Simple je pun, saya habis kan? Dah habis chapter 1. Untuk tempat ni actually tak ada critical lah, cuma part. Sebab kalau kat sini kita dah go through dengan relay, solenoid, timer, dan kita ada beberapa part lah. Kita ada limit switch, rate switch lah, rate switch, pressure switch, and kita ada limit switch. Okay, kalau you perasan kesemuanya confirm akan ada electrical connection. Itu ada common, ada NO dan ada NC. Kesemuanya ada. Itu yang you kena aware lah. Sebab kita nak control dia punya circuit sama ada on
atau off based on connection antara common atau NO atau NC. Tengok jenis. Okay. So untuk relay solenoid primer relay dengan reed switch, tu saya boleh cakap dia guna magnet concept, magnetic concept. Maksud dia force tu come out from DI concept lah. Untuk pressure dia based on pressure kan, P equal to F over A. So force tak ada, tapi from this force actually come out from the pressure lah. Maksud dia pressure ni dia detect based on force yang dia hasilkan lah. Dan E adalah dia punya area, jenis area. Dan the last adalah paling simple lah, limit switch. Okay, limit switch ni paling simple sebab limit switch ni sama macam switch biasa yang kita buat macam ni. Cuma kalau switch biasa kita buy orang kata user handle, tangan, kaki apa. Tapi kalau limit memang based on physical contact. So saya dah ringkaskan lah secara mudah. So memang untuk first part ni graf dia bagi saya senang, masih senang, belum mempuncak. Sebab untuk discourse DE 32013 yang paling kritikal adalah bab kat sini So kita menjunam balik. Kat sini akan ada part ladder depan ni, ladder diagram. Puncak ni kita ada PLC dan kita ada hydraulic. Hydraulic dengan pneumatic lah. Dan chapter 6, 5, 6, 7 saya rasa chapter 5, 6, 7 tu saya rasa just review saya sebab saya dah kata tadi pada minggu pertama. Dia just macam ulangan saja. Sebab tu dia ketika part adalah PLC dengan pneumatic hydraulic. Itu yang closely related to the industry talk yang kita dengar from phase 2 lah. So memang this chapter ataupun this course memang khusus cover tentang apa yang teknologi really apply in industry, iaitu PLC dengan hydraulic. So hopefully you aware dan hopefully untuk di chapter saya tak ada isu kot sebab saya dah terangkan secara ringkas apa dia punya main part yang kita faham. Okay, ada apa-apa soalan? Dah live dah? Dah lu. Dah boleh keluar kan? Boleh keluar lagi? Belum. Belum, baru sambung dah. 6 hari bulan. Oh, maksud dia semua lah tu yang tak boleh. Betul. 6 hari bulan, hari Selasa. Okay. Sebelum kita tamat, ni just untuk kita punya 10 orang lagi yang belum attendant belum 10 orang lagi. So sebelum kita at the end of our kelas. So saya minta 10 orang tu attendant. So lab akan start next week. So data sheet saya dah upload dekat Outer. Okay, 2 orang apa lagi? Line saya slow sir. Saya baca. Apa dia? Line saya slow. Saya tak boleh nak scan. Guna tu lah, guna number tak boleh? Sekejap saya try. Guna number.
Okay. Dah sir. Okay, cuba buat tu. Cuba masuk number yang 825 kat atas tu. Itu manager choice lah yang PTM provide. Lagi 6 orang lagi. So next week. Okay, actually mana next week? Okay, itu group C. Group C bila lab? Isnin ni? Waktu ni kan? Hari ini. Okay. Okay, untuk lab kita akan buat by section. So hopefully you aware. By section. So minggu ni tak silap saya ikut perancangan section 5 lah. Sebab tu group you kena buat ikut section. Dan bila group 5 kita ada 40 pula. 20 orang. Okay, 20 orang. Lebih kurang 20 orang. So the first hour and half, 1 jam suku 1 jam 15 minit tu akan 10 orang masuk. Maksud kita start pukul 11, 12.30. Sorry, 11, 12 suku 10 orang. 12.30 1.45 lagi 10 orang. So saya akan maklumkan lah. Saya akan divide grup mana yang masuk pukul 11, grup mana yang akan masuk pukul 12.30. So untuk grup C ni saya tengok jadual you agak free pagi, so make sure you sarapan lah. Sebab itu ialah slot lab yang kosong. Dan saya pun terpaksa korban saya punya rehat lah. Tu yang you kena aware lah. 12.30 start tu agak critical lah untuk you all. Dah lagi 5 orang tak dapat tak meningkat pun 5 orang. Tak apa 5 orang. Ana Syahirah ada Sir. apa? Sir. Ya. Anis Fahana. Tadi Syamil Ashraf ada WhatsApp saya. Dia kata dia attend sepunya kelas tapi sekarang dia on the way balik college. Kak Haimi tak ada internet. Dia pesan kat saya tu cakap kat Sir macam tu. Syamil Ashraf. Dia attend kelas. Dia ada tapi line dia tak kuat. Ada keluar masuk. Saya pun attend. Pun sama. Apa nanti just kalau you book, but supposedly siapa yang bawa siapa yang tak dapat Ana Syahirah, Hafiz Azman, Aiman Azhar. Aiman Azhar ada? Aiman Azhar. Ada Aiman Azhar. Saya ada sir. Mana dia? Ana Syahirah ada? Ana Syahirah ada sir. Yang ni lah Ana. Ada. Dia dah terkeluar. Yang cakap Dia dah terkeluar. Dia keluar. saya. Okay. Yang lain tak ada yang lain? Aiman Azhar tak ada. Syamil Ashraf ni. Yang tadi saya cakap tu sir, dia kat atas highway. Internet dia tak kuat. Nanti apa-apa ingkir macam ni, dia kat luar ke? Tak, dia on the way balik Pagur. Dia lambat masuk. Oh, tak masuk lagi kampus? Tak masuk lagi sebab dia ada hal. Okay. Juga. Lambat juga. Dia duduk mana? Johor Bahru sir. Johor kena kuarantin. So nanti untuk lab, boleh untuk next week you all ni lah. So tak ada lagi attendant. 5 orang Nanti je approve lah. Ana Syahirah, Hafiz Azman. Hafiz Azman tak ada Ramai juga yang boleh lewat. Saya. Muhammad Izzuan tu. Muhammad?
Izwan Izzuddin. Izwan. Izwan Ah. Izzuddin. Okey. Tadi saya terkeluar. Okey. Ada lagi? Izwan Izzuddin. Ada ni? Saya Zan. Apa tu? Oh. You sekali dengan dia ke? Hana Safira. Sekali dengan Rehana tu? Dia punya laptop Ah, tak boleh buka. buka kamera sikit. Oh, terus Cuba keluar saya Izwan. buka balik QR code. Dia nak scan. Buat kamera. Apa tak apa, buka kamera yang senang. Belum. Dah belum? Sir. Yes. Okey lah. Hafiz Azman ada. Okey. Okey. Fana Syairah dengan Hafiz Azman. Okey, selesai. Tu dua orang kan? Aiman dengan Syahmi Ashraf. Oh, Syahmi Ashraf tadi Nanti minta dia proof lah. Yalah. Okey, itu saja. Next week saya akan maklumkan tentang lab. Hopefully you aware lah bila you masuk. Jangan silap Bukan kita start pukul 11 sebab dengan kita ikut SOP. So nak buat 10 orang tu mustahil lah. So apa kita buat, kita pecah pada 2 part lah. Ada yang masuk pukul 11, ada yang akan masuk pukul 12.30. So hopefully bersedia, siap sarapan. Itu je lah saya maklumkan. Okey, saya rasa itu saja. Kita tangguh dengan Kepatuhan